Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, saya ingin berkongsi dengan para shaimin, para muslimin, muslimat yang berpuasa semua ni, untuk ambil iktibar lah, iaitu tentang masalah kisah tenggelam Fir'aun dalam dalam laut. Jadi ada sebutnya, iaitu pada ayat yang ke-50 daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi Tuhan sebutnya, iaitu wa idh faraqna, ketika kami membelah iaitu membelah laut, maknanya bikumul bahra, ketika kami membelah dengan kamu al-bahra akan laut, fa anjaynakum, maka kami selamatkan kamu, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, warga Fir'aun, wa antum, sedang kamu tanzurun, sedang kamu tengok dan kamu nampak ketika Fir'aun tenggelam tadi. Jadi dalam ayat 50 daripada surah Al-Baqarah ni, iaitu Tuhan cerita tentang masalah Bani Israel. Tuhan cerita tentang masalah Bani Israel kerana Tuhan nak supaya Bani Israel ni ingat kepada perkara-perkara yang Tuhan beri kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah ada sebut lebih daripada 100 ayat tentang masalah Al-Yahud atau Bani Israel. Dan di antara ayat yang Tuhan sebutnya, iaitu Tuhan sebut wa idh faraqna bikumul bahra, dan ketika kami belah bikumul bahra, dengan kamu, saat itu al-bahra akan laut, fa anjaynakum, maka kami selamatkan kamu, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, wa antum, sedang kamu tanzurun, sedang kamu tu duk tengok pada ketika tenggelam saat ni. Jadi Tuhan sebut iaitu fa anjaynakum, maka kami selamatkan. Ulama dah sebutlah tentang, iaitu masalah beza di antara anja dan wanajjah. Jadi anjaynakum saat itu, iaitu Tuhan
selamatkan Bani Israel saat itu tika turun azab. Tika turun azab. Dan ada hak orang panggil ada najainakum. Hak najainakum saat itu maknanya Tuhan selamatkan dia daripada azab. Jadi Tuhan sebut sininya wa id najainakum min ali fir'aun. Ni ayat 49 sebelum daripada Tuhan sebut ayat yang ke-50 iaitu wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Sini ni kalau kita tengok ayat sebelum ni iaitu Tuhan sebutnya wa id najainakum, dan ketika kami selamatkan kamu min ali daripada keluarga Fir'aun. Selamatkan tadi itu yaitu Tuhan sebut ke jadi Tuhan sebutnya wa id najainakum. Tuhan sebut ayat ni iaitu dan ketika kami selamatkan kamu. Ni orang panggil beza, ada beza ulama dah sebut di antara najat dengan anjat. Najat saat itu selamatkan ketika turun azab. Kalau anjat saat itu iaitu menjauhkan daripada azab langsung. Tu. Jadi kisahnya iaitu setelah Bani Israel. Bani Israel ni dia Bani Israel. Bani itu mana anak keturunan kepada Nabi-Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub. Sebab Bani itu makna anak cucu. Isra tu makna hamba. Il tu makna Tuhan. Maknanya anak-anak cucu hamba Tuhan, iaitu gelaran Israel ni, iaitu gelaran kepada Nabi Yakub. Jadi ceritanya saya nak sebut sikitnya sebelum pada nak wayak kisah tentang masalah kisah iaitu Firaun tenggelam ni. Kita nak wayaknya iaitu pada masa masa Nabi Musa ni iaitu masa hak selepas daripada masa Nabi Yusuf. Iaitu Nabi Musa lebih kurang 1200 sebelum milad. Jadi pada ketika tu kalau kita kira tengok masa Nabi Yusuf saat itu ada raja suku tu. Itu orang panggil ada masa tu pemerintah Hyksos atau iaitu Hyksos ni iaitu pemerintah pesing orang panggil orang suku pula puak lain hak mari jajah atau mari memerintah di Mesir kerana mereka serang kerajaan Firaun masa sebelum pada tu. Serang, lepas tu mereka itu benar. Dan pada ketika tu dia pemerintah hadiahnya iaitu ada Al-Aziz. Al-Aziz saat itu Tuhan sebut iaitu Aziz. Aziz ni iaitu orang panggil Nayuk lah kalau kira agak. Lepas tu pula ada Malik masa tu, ada raja dan ada Aziz. Lah tu. Jadi sebab apa boleh pada ketika tu bila Nabi Yakub saat ni pada ketika tu apabila Nabi Yakub saat ni pindah anak-anak dia, keluarga dia mari duduk di Mesir tu. Jadi orang-orang yang pada masa Nabi Yusuf saat itu pakak Bani Israel pakak mari duduk di Mesir. Dan pada ketika itulah Tuhan akak tamkin kepada Nabi Yusuf alaihissalam dapat jadi raja. Dan cerita panjang tu nanti kita akan sambung pula lah. Cuma hari ni saya nak kepada nak kecek tentang masalah Firaun tenggelam tu saja.
Jadi Tuhan sebutnya wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan pada ketika kami belah dengan kamu akan laut. Pada ketika tu selepas daripada masa Nabi Yusuf lebih kurang dalam 400 tahun lah, lebih kurangnya timbulnya Nabi Musa alaihi salam. Bila sebab apanya timbul Nabi Musa saat ni? Kerana bila Fir'aun yang kalah dulu, dia pakak beripung Fara'inah. Fir'aun tu pakak beripung, pakak ya mari serai tawai ambil klik negara Mesir masa tu. Boleh ambil klik sana itu. Bila dia boleh ambil klik sana itu, dia buat macam-macam lah kepada puak-puak Bani Israel sana. Iaitu Tuhan sebut id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum. Mereka itu merasakan mereka puak Bani Israel saat itu su'al azab, seteruk-teruk azab lah. Wa yudhabbihuna abna'akum, dan mereka itu sembelih anak-anak mereka itu. Yastahyuna nisa'akum, dan malukan anak-anak perempuan. Jadi ceritanya panjang lah cerita ni nya. Akhir sekali kok Tuhan nyanyi kok Tuhan timbul Nabi Musa alaihi salam. Bila timbul Nabi Musa saat ni, iaitu dapat selamatkan Bani Israel. Untuk nak selamatkan Bani Israel, kerana Bani Israel saat itu kena zalim oleh Fir'aun, maka sebab Tuhan sebut, dan satu ketikanya iaitu pada satu ketikanya Tuhan sebut wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ketika kami belah laut. Kerana apa? Ada satu kalinya Nabi Musa ni pakat royak kepada Bani Israel ni, iaitu dialah nak menyelamatkan mereka. Dan menyelamat mereka, maka suruhlah hajak semua fak dia saat itu lari tubik daripada Mesir. Iaitu ada sebutnya 900,000 masa tu. 900,000 keturunan Bani Israel. Jadi bakat tubik belakalah. Bila tubik saat ni tu, Fir'aun saat ni tu tahu kata Nabi Musa dan Bani Israel ni pakat tubik saat ni kok. Dia pun Fir'aun ni pun pakat tubik berapa? Iaitu 1 juta semua. Tu bila tubik saat ni tu, Fir'aun ni duk hambak duk turuk Nabi Musa sehingga sampai di laut. Jadi bila sampai di laut saat itu, Nabi Musa paling orang-orang pengikut dia saat ni paling tengok di belakang saat itu Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun 1 juta. Lepas tu pula fok dia ni 900,000 tak ada gapo kali saja nak tubik pergi gitu ya, tak ada alat perang, tak ada gapo dak kali. Bila hamba mari nak tubik mari saat itu, mereka ni bila nampak saat kaum Musa saat itu, pakat kata lana Tuhan sebut qalu, mereka berkata uzina min qabli an ta'tiyana. Kami saat itu kena dah sebelum daripada engkau mari lagi. Wa min ba'di majid tanah. Orang kata engkau mari duduk bersama kami pun kena pula. Jadi dulu duduk kena azab hak teruk-teruk habis cakap dah. Sebelum daripada Musa mari ni, orang kata Musa mari kena pula. Jadi tak habis-habis lah kaminya. Tuhan sebut ke iaitu ayat yang kita baca tadi, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Jadi dulu tu teruk aku cakap dah bila kerajaan adik-adik keluarga orang-orang Bani Israel ni telah merentah Mesir selepas pada Nabi Yusuf, sehingga terjatuhnya kerajaan ni dimerintahkan semula pula oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun suruh macam-macam lah, buat hamba lah,
bunuh lah budak-budak. Lepas tu pula hidup takut timbul nabi lah macam-macam lah. Bunuh kejahatan timbul gapo sebab hak kita ada dalam sejarah sebut sehingga Musa saat itu berasa tak aman sebab tubuh leraga tak turun tahu dalam sungai saat itu sehingga Tuhan suruh Tuhan ilham kepada Musa sehingga Nabi Musa duduk leraga saat ni naik di kalai hak bini Imratu Fir'aun duduk main situ ke akhir sekali ambil pergi belah. Tu cerita lebih kurangnya. Jadi mereka ni berkata jatuh kerajaan selepas ada Nabi Yusuf saat ni ke memang susah benar lah. Fir'aun ni buat macam-macam lah, buat macam-macam, bunuh lah, buat tu lah, buat ni lah. Maka Tuhan hatta Nabi Musa utuskan Nabi Musa ni untuk nak selamatkan mereka ni, untuk nak selamatkan Bani Israel. Tapi sungguh pun kata nak selamat mereka ni pergi fak dia duk pergi kata memang nak selamatkan fak dia lah. Sebab tu dia turut dia duk kira kata Nabi ni orang panggil semualah, orang panggil ada asas sihr bahasa Arab. Itu ada asas sihr, ada tukar khamak, seolah kata tak kena duk letih apa lah turut Nabi kok kena buat gitu kok bakal berjaya, bakal boleh, bakal gapo semua. Sebenarnya bukanlah tu. Ada kesusahan, ada gapo cuba uji supaya juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir sekalinya bila Firaun saat ni, bila Nabi Musa saat ni tu ajak fak dia ni nak pergi kepada apa ni iaitu di Palestin lah, nak tubik pergi kepada bumi yang diberkati oleh Allah. Maka pada ketika tu bakat tubik pergi belakang. Bila tubik pergi belakang saat ni tu Firaun turut belakang 1 juta. Ni 900,000. Turut pergi. Bila siapa paling tengok dia dapat laut, le belakang tahan Firaun saja. Bakat ngepek kata pula Tuhan sebut qalu, mereka itu kata uzina min qabli an ta'tiyana. Kami ni kena teruk dah dulu. Dimenyakiti, dizalim ke kami, dimenyakiti kami. Anak kami anak tino kena ambil, lepas tu pula anak jatuh kena bunuh, macam-macam dah. Ni nak jadilah mana pula? Wa min ba'di majitana. Mung ni wahai Musa duk kata nak selamat ni, tengok nak buatlah mana ni. Nak pergi ke mana? Tapi Nabi Musa kata kepada mereka, Nabi Musa kata asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Harap-harap Tuhan kamu saat ni tu membinasakan seteru kamu, wa yastakhlifakum, dan Tuhan ganti kamu fil ardi pada bumi, wa yanzuru, maka kaifa ta'malun, maka tunggu ia kaifa ta'malun, bagaimana kamu saat itu, maka ia melihat kaifa ta'malun. Tuhan kamu tu akan tengok kaifa ta'malun, apakah atau bagaimanakah kamu akan melakukan, kamu nak buat gapo. Jadi mereka tu duk kira kata hari tu kok memang perang, nak pergi perang lah mana dengan Firaun. Tu bila kok paling tengok dia dapat askar Firaun, lepas tu dia dapat pula saat ni tu dia dapat saat ni tu pula lauk. Maka pada ketika itulah Tuhan suruh Musa saat ni tu dia pukul lauk. Suruh Firaun, suruh Musa saat ni tu pukul. Tu bila suruh pukul saat ni kok, maka pada ketika itulah terbukanya lauk. Tu jadi pada ketika itulah terbukanya lauk. Bila terbuka tu lauk ni ada banyak jalan, ada banyak corak, banyak jalan. Apabila ada banyak jalan saat ni tu duk gaduh pula. Duk tanya tengah duk berjalan, duk tanya Musa, mana adik-beradik kita? Duk lek mana saat ni tu? Nabi Musa kata duk sebelah lek ning lah. Ada jalan lagi, jalan laut saat ni tu. Lepas tu Nabi mereka ni fak Firaun ni, fak Bani Israel ni pun kata tak sedap lah ni, tak senang hati lah ni. Maka Musa pun akak tangan nak langit, dia kata Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala akhlaqihim as-sayyi'ah, tolonglah aku di atas akhlak mereka yang buruk ni.
Maka Tuhan pun wahyu kepada Nabi Musa, suruh pukul dengan tukar ya sekali. Bila pukul sekali sana itu nampak terbuka habis jalan-jalan sana. Nampak hok nunduk sini, hok nunduk sini. Tu. Bila terbuka habis sana itu, Musa pun, Nabi Musa ni nampak Firaun dan nampak tentera Firaun sana itu duk turuk mari ke laut sana itu. Nak lalu ke laut sana. Musa pun nak pukul lah, nak pukul, pukul sekali lagi lah laut sana nak tutup, nak kata. Tapi Tuhan wahyu, Tuhan kata watrukil bahra rahwa. Tinggallah laut biar duduk dalam keadaan dia lah tu, innahum jundum mugrakun. Sesungguhnya Firaun ialah tentera yang akan tergelam mereka itu. Jadi Firaun ni iaitu tentera, tentera Firaun ni akan tergelam. Bila masuk mari tu, bila masuk mari tu bila masuk mari dekat dengan pantai hak sebelah. Ada sebelah, Nabi Musa naik siap dekat ya. Bila dekat sana dia masuk semua penuh habis dia. Bila dekat sana kok Tuhan suruh pukul sekali lagi. Bila pukul sekali lagi kok tutup tum. Bila tertutup sakning lah, bila tertutup sakning tu, Firaun pada ketika tu Firaun pada ketika tu dia pun tergelar. Bila tergelar saat ni kok, pada ketika itulah dia beriman. Dia kata dia nak beriman, percayalah kepada Nabi Musa. Maka pada ketika itu Tuhan tidak lagi terima, kerana tak ada bukan masa hak dia saat itu nak percaya kepada Nabi Musa saat ni. Jadi kita nak ayatnya iaitu bila Firaun dalam surah Yunus ada sebut ayat lain ke, Tuhan sebut wal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Jadi Tuhan sebut ke fal yauma nunajjik, maka pada hari ini tu nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanik, dengan tubuh engkau wahai Firaun, litakuna, supaya jadilah tubuh engkau saat itu, jussah tubuh saat itu, tubuh liman khalfaka ayah, dan bagi mereka yang di sebelah belakang saat itu jadi ayat, jadi tanda. Wa inna katsiran, dan sungguhnya kebanyakan minan nas, banyak kepada manusia saat itu, an ayatina, daripada ayat-ayat kami saat itu, la ghafilun, mereka itu lalai. Jadi kita nak ayat sininya iaitu Tuhan sebut sini, ceritanya Tuhan sebut fal yauma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Pada hari hak kami selamatkan engkau dengan tubuh, dengan jasad engkau, supaya adalah engkau saat itu bagi mereka hak belakang daripada engkau tu ayah dari ayat. Wa inna katsiran, dan sungguhnya kebanyakan minan nas, daripada manusia, ayatina, daripada ayat kami itulah ghafilun, mereka itu lalai. Jadi kita nak ayatnya ada kisah, orang panggil kisah mayat Firaun, dan ada seorang bomo atau doktor, orang alim, kedoktoran bomo saat itu, iaitu nama Maurice Bucaille. Dia pada masa tanah tipedi, iaitu François, Francis dulunya, masa tu ada tanah tipedi hak Francis pada tahun tu, iaitu tahun 1981 miladi. Pada tahun tu Francis ni minta daripada kerajaan Mesir untuk nak bawa mumiat, iaitu jasad Firaun, hak tahnid atau hak
bubuh jadi mami, orang kita kata dah bubuh kapu dan gapalah jenis tok sewi hancur mayat saat itu. Jadi minta saat itu Fransik minta buat apa? Untuk nak buat kajian lah. Lepas tu pula nak sipel semula. Nak sipel apa jenis memiak saat itu. Untuk nak sipel semula, nak jadi molek semula lah. Lah tu. Jadi dan pada ketika itunya telah pindahlah jasad Firaun saat itu. Jadi pindah pergi kepada Fransik, bawa pergi pada Fransik. Dan pada ketika itu tokoh kapal turun saat itu, Perdana Menteri atau Presiden Fransik saat itu tunduk hormat, dan orang pembesar-pembesar pada masa tu pakat sambut mayat Firaun. Dah hafal jadah merah. Tarik dengan kereta bedi macam-macam lah. Maknanya supaya dengan Firaun tu hidup lah. Tu. Jadi setelah sudah siap sambut apa semua, dibawakan Firaun saat itu dengan satu rubungan besar. Supaya orang hidup, bawa kereta lak gila tu lah. Sehingga bawa pergi kepada satu bangunan untuk buat kajian benda-benda kesal saat itu. Dan pada ketika itunya di orang nak mari tengok dan mari nak buat kajian ni, iaitu orang-orang hok besar lah, orang pembesar-pembesar atau bomo-bomo bomo-bomo belah ni lah. Semua saat itu pakat mari untuk nak buat kajian. Tu untuk nak buat kajian Firaun bagi Ramsis Al-Thani atau Ramsis yang kedua saat ni. Lepas tu mayat saat itu biasa agak duduk gini ke dah. Tu mayat tu ambil tangan saat itu duduk baru duduk bed ni lah mayat. Tu alah tu. Dan pada ketika tu iaitu ketua orang hak nanti nak buat kajian mumiat ni atau Firaun bawa mari pada Fransik ni, iaitu Profesor Sastrajan Maurice Bucaille. Iaitu dia ni doktor-doktor di Fransik dulu tu, iaitu banyak buat kajian untuk nak sipel ke tarmim, maknanya nak buat semula, nak sipel supaya jamilan ni enggak ada orang nak sipel Quran lama ke. Sebab tempat kita ni pun ada juga Turki duk sipel Quran lama, nak jadi Quran saat ni tu molek iaitu mari tulis semula, mari tambah tempat-tempat tu jadi serupa dengan hak dululah, dengan kulit dengan gapo nampak nak betul semula gapo semua tu. Jadi sebab tu juga pada masa tunya dia baru dengan kapu dia juga tubuh saat ni supaya tak sewi acur saat ni tu, mari nak sipel semula lah lebih kurangnya. Cuma pada masa tunya Maurice Bucaille saat ni tu, ia ni tanggungjawabnya iaitu kaji untuk nak tahu rahsia bagaimana Firaun ni dia mati. Kerana apa? Kerana mayat Firaun saat itu bukan tak serupa dengan mayat-mayat Firaun hak lain-lain, hak baru dengan dengan kapu dia saat itu. Kita panggil lah tahnit, itu yang kapu lah, sehingga tak hancur saat ini, tak serupa dengan hak lain. Tu. Jadi mayat atau orang panggil mati dia saat itu ya pelik sikit seolah katalah tu. Sebab tu kena atau sidang hak juru buat kajian Firaun saat itu sidang buat kajian Firaun saat itu pada ketika
dia buka nah apa ni baru kapur saat ni juga. Nah, buka di sebelah kiri. Apa kata buka sebelah kiri saat ni tu, tiba-tiba nah jetak. Nah, tangan saat ni jetak naik. Jadi bila jetak saat ni tu, orang-orang duk buat kaji saat ni kejut. Nah, tu. Lepas tu apa ni nah jadi tangan saat ni tu jetak. Seolah-olah kata orang hak juru baru saat ni tu masa dulu tu dia kena tarik tangan saat ni. Seolah katalah tu lah, dia duduk luar ni kena tarik masuk. Seolah katalah tu. Tu. Jadi kerana apa tu? Tarik masuk saat ni tu nak supaya dengan mayat-mayat Firaun. Kok yang lain lah. Tiba-tiba pada masa tu masa tengah nak buat kaji saat ni tu, tengah malas sikit tu. Apa kata tengah malas sikit tu, balik Morris Bokai saat ni tu duk buat kaji bila duk buat kaji duk gapo saat ni tu, dia boleh sapa kepada natijahnya, iaitu bahawa ada bahan-bahan masing hak yang terlekat di tubuh Firaun, di jasad Firaun saat itu. Nah, lepas tu pula tulang hak yang patah sebelah kiri saat itu, kulit saat itu tak ada kata darah, tak ada, orang panggil tak ada luka apa sekarang dak kali. Kalau kira kok kalulah dia perang contohnya, jadi kena adalah luka. Tapi dak ni patah dalam saja. Lek luar saat ni tu tak ada patah. Apa ni lek luar tak ada luka. Lah tu. Mengikut apa hak di X-ray lah, bila X-ray saat ni tu nampaklah tu. Sini ni maknanya nunjuk apa ni menjadi sebesar-besar dalil di atas bahawa Firaun saat itu mati dalam keadaan tergelar, dan bahawa patah tulang saat itu isi atau kulit saat itu tak ada luka, tak ada apa saat itu, iaitu dengan sebab kuat air omok tertekan omok air saat ni. Dan bahawa Morris Bokai buat kajiannya, iaitu bahawa mayat saat ni tu bawa tubik daripada laut saat ni tu cepat, mana bawa tubik cepat lalu dah tubik pada laut. Dan mengikut kajiannya maknanya mereka itu segera tahnis, segera bubuh kapur saat ni tu dengan cepat supaya nak selamat mayat Firaun saat ni. Jadi di masa yang sama juga puak-puak nak wicai saat ni tu, mereka boleh boleh menjelaskan bahawa tangan kiri saat ni dia mengikut kajian dia kata tangan kiri saat ni tu jadi bahawa tangan kanan ni, iaitu tangan kanan ni duk pegang pedang, ialah itulah, atau pegang talikan talikan kuda saat ni tangan kanan. Jadi penepih dia ni duk tangan kiri. Dia sapakan hurai sapa setara tu. Dan pada ketika tergelar saat ni tu, iaitu seolah kata penepih ni ada kerana dia orang panggil dia nak perang kan, seolah kata mari kata hang askar perang kan, dia kena ada lah lek kiri ni. Biasa orang nak perang ni dia boleh lek kiri, dan tangan pedal atau dia nak, kalau dia naik kuda kok dia duk tarik kapal ni tu dengan tangan kanan. Jadilah tu. Sebab tu bila omok mari saat ni tu, omok mari derah kan, buat patah tangan saat ni tu dengan tak ada luka apa sekarang saat ni tu. Tu situ so.
Nah, dan kerana terlalu kejut, apa ni, dan kuat air saat ni tu, buat wi kena penepih dia saat ni tu, dan buat wi patah dalam. Nah, sehingga tak ada nampak bekas luka ke apa, tak ada, tapi patah daripada sebelah dalam. Benda ni kalau mengikut kajian doktornya, iaitu benda ni maknanya dia patah saat ni tu dengan sebab ada dia pegang benda, ada sebab dah dia duk pegang benda. Sebab tu mengikut nak wicai saat ni tu, mereka kaji bahawa memang mati saat ni tu mati dari kerana apa ni, patah saat ni tu dari kerana terkena air saat ni. Kerana ombak besar mari ke duk pegang ni, bum, kena sekaligus ke, memang patah dalam. Itulah kajiannya mengikut apa ni, mengikut kajian. Tapi benda hak pelik laginya, hak pelik laginya, yang buat nak wicai saat ni khususnya, iaitu Morris Bokai saat ni, iaitu sebab apa mayat ni masih duk molek lagi, sedangkan dia saat ni tu ambak bawa tubik pada laut. Jadi Morris Bokai ni selepas daripada dia buat kajian saat ni, dia cedek nak tulis apa ni, ringan lebih kurang berkenaan dengan apa hak dia buat kajian dalam apa ni, tentang masalah Firaun saat ni. Dan dia duk nak tulis dalam suat jurnal atau dalam makalah dalam jurnal saat ni tu, atau dalam suat khabar hak dan besar pada masa tu, hak dan saat ni tu, supaya nak widad dia dululah. Tentang masalah benda hak yang berlaku semua, hak dia buat kajian dan dia tulis dan buat notis, dan dia tulis semua saat ni, tanda semua ni, kata headkan semuanya mengikut kajian ianya, iaitu mati sebab tu, lepas tu pula kena duduk dalam laut, lepas tu pula ada bahan masing, gapo semua saat ni. Sehingga bila dia tulis takrir, tulis ringan saat ni tu, sehingga ada saing dia, sekali hot duk wicai sekali dia mari bisik, bisik, dia kata tak usah gaduh lah, tak usah gaduh lah. Kerana apa? Kerana dia kata orang Islam ni mereka tahu cerak tentang masalah Firaun ni. Jadi Quran telah sebut dah, dia kata 14 korun yang lalu. Jadi pada ketika itulah Morris Bokai ni terkejut, wasahir, dan dia pun kata tak boleh hadis benda ni, tak boleh hadis. Tu nak jadi lagu mana, dia kata benda pesen ni tak boleh jadi mula, tak boleh nak tahu malaikat selepas daripada kemajuan ilmu dan ada alat X-ray, alat gapo semua saat ni tu baru nak boleh tahu. Tu. Tapi benda ni pada satu ketikanya ada setengah dia kata dia ni nak tahu benda hakikat sungguh, maka pada ketika tu dia pun pergi di Mesir. Dan saya tak pasti, dia ada baca setengah tu kata ada buat muktamar seminar di Saudi. Dan dia pergi, boleh jadi kedua-duanya betul sungguhlah. Kemungkinan Morris Bokai ni pergi kepada Mesir, tanya tentang masalah kerana Morris Bokai sendiri tu dia orang boleh kacau Arab kerana dia mengaji Arab. Lepas tu pula dia reti bahasa-bahasa dulu, bahasa-bahasa Firaun. Masa-masa dulu, masa-masa kesan itu dia reti. Kerana dia buat kajian sebelum daripada tu dia mengaji tentang masalah apa ni, bahasa-bahasa kesan saat ni. Lepas tu pula kata setengahnya dia pergi di Saudi. Lepas tu kata setengahnya pada ketika buat muktamar sana dia takdim, dia presentation dia present lah royak tentang masalah kajian dia. Dan apabila dia buat kajian dia ringan ke kajian semua,
Maka selepas itu ada ulama Islam ya apa hak mung telah sebut saat ni. Nah, benda ni telah sebut dalam Quran, iaitu Tuhan sebut fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tuhan sebut, nah telah sebut dah dulu 1400 tahun dulu dah, dan ada sebut bahawa ada sebut dalam Quran banyak wa id faraqna bikumul bahr fa anjaynakum. Kita dah baca tadi kan, dan ada sebut wa iz najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Dah ada sebut sejarah tentang masalah Firaun ketika mereka zalim dan mereka tu buat nyanyi dan mereka itu merasakan azab kepada puak Bani Israel semua sehingga terpaksa mereka kena lari. Dan sejarah ni jelas royak secara detail dan royak secara halusi secara detail. Sebab itulah pada ketika itunya Morris Bokai saat ni dia kata aman tu, aku percaya dah dengan apa yang beriman oleh orang Islam. Pada ketika dia isytihar, dia saat ni tu dia isytihar kata dia masuk Islam. Itulah di antaranya kisah Firaun saat ni. Sebab tu banyaklah jadi banyaklah kajiannya tentang masalah Firaun saat ni. Sebab tu ada banyak kisah ni, ada sebut di antaranya juga ada sebut ayat ayat iaitu fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Ini menyebabkan Morris Bokai masuk Islam. Benda ni benda yang pernah dan Morris Bokai itu sendiri tu dia heran sebab gapo boleh mayat Firaun tu lebih selamat daripada mayat-mayat orang lain. Dan ada sebutnya bahawa Morris Bokai saat itu duduk dalam keadaan heran. Dia duduk rasa heran sehingga dia pergi Mesir dan dia pergi berjumpa dengan para ulama dan orang-orang yang bertanggungjawab mumia dari Firaun, dan sehingga sehingga adalah awal-awal sehingga dia buat kajian dan dapat soalan jawapan sebab gapo boleh tergelar Firaun. Dan pada ketika itulah bila dia tanya soalan-soalan benda ni, maka ulama pun ada sebut ulama Mesir itu baca fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Iaitu sesungguhnya Tuhan kata pada hari ini kami menyelamatkan engkau dengan tubuh engkau supaya adalah engkau wahai Firaun bagi mereka hak di belakang engkau saat ini jadi tanda, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada ayat-ayat kami. Pada ketika itulah dia kata dia sorok dan dia sebut dengan derah melaunglah dia kata amantu billah, aku beriman wa amantu bil Quran dakhaltul Islam. Dan Morris Bokai ni selepas pada dia klik daripada tu dan masuk Islam saat ni, iaitu dia duduk buat kajian tentang masalah mukjizat, iaitu duduk tulis tentang masalah 10 tahun buat kajian Quran lah, iaitu tentang mukjizat dalam Quran saat ni. Itulah ceritanya. Jadi kita pula boleh ambil iktibar apa? Iktibar ni iaitu kalau kita tengok cerita saat ni, iaitu Firaun inilah orang yang mengaku ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang tinggi. Firaun mengaku kata jadi Tuhan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak suka orang takabur. Tuhan tak suka orang hak besar diri. Sebab tu orang Islam ni di antara sifat-sifat yang zahir pada orang Islam sifat tawaduk, sifat rendah diri. Sifat rendah diri dan sifat tawaduk, sifat tak besar diri, maka itulah sifat-sifat orang Islam. Dan benda-benda ni lah yang nampak zahir pada Sayyidina Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lepas tu pula kepada para sahabah. Sebab tu kita sebagai orang Islam tak boleh sombong orang panggil. Tak kira kalau orang tu harta yang banyak, maka tak boleh nak sombong hina kepada orang-orang miskin. Dan bila juga boleh pangkat yang tinggi, tak boleh juga sombong. Dan apabila nak boleh apa ni kejayaan ilmu, contohnya ada ilmu tinggi, contohnya nak sombong pada orang itu tak boleh. Dan semua orang Islam saat itu dia biasa saja. Orang Islam ni tawaduk, orang rendah diri kepada Allah. Apa yang terjadi kalau orang itu takabur? Kita tengok hari ni dunia kita nampak jelas-jelas di antaranya iaitu iaitu apa ni petana seperti China ketika belum berlaku COVID-19. Dan dia apa dia kata China ni tidak ada seorang pun atas dunia ni yang dapat menghalangkan kemajuan China. Tentera China kecek depan tentera semua. Sebab itulah kita tengok Tuhan kirimkan penyakit. Lepas tu juga di Amerika hari ni. Di Amerika ni banyak sekali apa ni orang yang mati daripada penyakit corona ni 40,000 lebih dah. Lepas tu kalau kita kira sebab apa boleh jadi gitu? Kerana Trump ni pun di antara orang yang kita nampak dia saat ni tu takabur. Dia takabur, lepas tu pula dia sombong. Banyaklah orang tengok jelas lah benda-benda ni. Sebab tu bila sombong Tuhan marah sungguh. Dan Tuhan suka orang tawaduk, Tuhan suka orang rendah diri. Lah tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam di bulan puasa ni perlu besarlah untuk kita saat itu beramal, dan perlu besarlah untuk kita pemerayu kepada Allah. Perlu besar kita saat itu menajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, biarkan kita jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lembut hati, ada riqatul qalb, iaitu ada lembut hati. Benda ni penting. Seorang saat itu tak akan jadi lembut hati kalau dia tak tunduk Tuhan. Orang tak ada tunduk Tuhan, dia tak ada rasa reda. Orang ada lembut tu, orang cuba kita tengok orang bukan Islam dengan orang Islam dengan orang bukan Islam kan. Orang bukan Islam ni hidup ialah hidup dia nak tunjuk. Cuba kita tengok berita hak tu baru ni kata anak ke apa semua tu orang Syiah sehingga bunuh bubuh perasak dalam rumah ke apa semua sehingga mati dia sendiri pun mati semua. Kerana apa? Kerana lekat hotel 10 juta untuk beli barang mewah untuk nak tunjuk. Benda-benda gini lah benda yang berlaku kepada orang-orang bukan Islam. Mereka kalau ada kereta nak tunjuk, bukan nak jadi kemudahan. Kita sebagai orang Islam kalau ada kereta mewah, contohnya ada kereta mewah, kereta besar, maka pada ketika tu kita hanya berasa kata kita saat itu kereta jadi kemudahan. Rumah kita saat itu kita nak bersyukur nikmat kepada Allah. Dan hari ni kita nampak banyak orang-orang duk bila buat rumah contohnya nak tunjuk-tunjuk buku gambar, buku Facebook dan sebagainya. Nak tunjuk-tunjuk kata kita saat itu kaya, mewah, semua benda-benda ni tak layak sama sekali lah. Tak layak. Kadang-kadang kita makan sedap contohnya, kita tunjuk ke orang. Dan kita juga ada kereta mewah, buku kereta mewah contohnya. Benda-benda ni tak molek sebenarnya. Tak molek. Kerana apa? Kerana kita orang panggil ada sebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
alladzina hum yuraun, orang-orang yuraun, ira'an nas, orang nak tunjuk-tunjuk pada orang. Dah iaitu orang nak orang nampak ke apa semua. Wa yamna'un al-ma'un, tapi tak ada wipak orang. Dah tak ada wipak orang. Wa yamna'un al-ma'un, mereka itu menghalangkan pertolongan, tak ada wik apa. Dah. Sebab tu kita nak ada pangkat, contohnya lah kita kena ingat, jangan sombong dengan orang. Tuhan tak suka orang sombong. Banyak mana kadang-kadang kita mengajar jadi acan, jadi gapo, kita tengok kepada orang-orang yang tidak jadi acan, tidak duduk di mahallai contohnya, kita nampak mereka tu hina, tak patut benda tu. Dan kita jadi kru, dah si berapa, si tu, si ni, kita tengok pada orang lain, kita nampak demo tu cantam, dah pangkat rendah, tak leh. Dan supaya tu juga kita tengok kepada orang benar, orang motong, orang apa, kita nak nampak mereka saat itu, Allah, orang susah. Lepas tu kita pula tengoklah hati padan dengan dia. Semua benda-benda ni kita bawa kereta. Sebenarnya benda-benda tu hawi saat itu taskhir. Orang panggil kalau kita ngaji ilmu akidah, iaitu ada masalah at-taskhir. Masalah taskhir saat itu iaitu masalah Tuhan buat untuk kemudahan kepada kita. Jadi kita Tuhan wi kepada kita saat itu. Kalau Tuhan wi harta contohnya lah, maka harta ni tu iaitu Tuhan wi nikmat harta supaya jadi kemudahan dan jadi untuk kita buat kepada perkara kebaikan. Tak kiralah infak lah, sedekah lah, dan kita tolong lah, apa saja kita mampulah. Jangan buat benda-benda yang haram. Sekarang tu ialah kita ada harta dan kita ada pangkat pula. Bukan kata kita nak menghinakan orang. Nah, kita ada pangkat besar, lepas tu pula orang tengok kita tu kita hebat ke apa semua. Kita bukan benda tu ada pangkat untuk buat kerja. Kita kena faham, pangkat ada untuk buat kerja, duit ada untuk belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat ada untuk kita buat kerja. Orang tak ada pangkat tak boleh buat kerja. Ada kereta kemewahan iaitu untuk kita mengguna di jalan yang baik, bukan untuk tunjuk-tunjuk pada orang, iaitu untuk jadi kemudahan. Dan ada rumah besar contohnya untuk jadi saadah. Sebab Nabi kata arba'un li sa'atil insan, 4 perkara untuk saadah insan, untuk bahagia, untuk senang, iaitu rumah hak luar, kenderaan yang baik, isteri yang solehah, jiran yang baik. Semua saat itu orang panggil benda-benda yang kita ada saat itu, iaitu untuk saadah, untuk kita nak senang kita, untuk nak saadah, ada kebahagiaan anak kita. Saat itu ialah bukan kata kita nak sombong-sombong kepada orang. Dan supaya tu juga kita ada pakaian yang mahal-mahal. Ada pakaian yang mahal-mahal, bukan kerana pakaian hak mahal-mahal saat itu untuk nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Dan kita ada emas contohnya, ada emas banyak, orang perempuan pakar siapa sini, bukan untuk nak tunjuk-tunjuk orang, iaitu kita pakai untuk zina, untuk perhiasan kita sahaja, dan untuk sipel lebih kurang gitu. Kerana kita orang tina suka, maka kita pun beli. Pakai bukan nak tunjuk-tunjuk orang. Bukan atau kita saat ni pukul oleh Facebook, Allah tangan gini, we nampak mah kita sekat ni. Maka benda tu tak boleh. Benda tu Tuhan marah. Lepas tu pula kita pula ada orang panggil orang jatuh pula, ada jaga maha. Ada jaga maha tu bukan untuk nak kita nak sama-sama dengan orang. Ada jaga maha, jerolik, jaga apa. Kita pakai. Apa kerana nikmat, kerana rezeki satu hari kita, maka kita beli. Bukan di atas kerana nak tunjuk kepada orang dak. Tu semua sana kasut kita. Ada kasut kita. Bukan kata kita pakai kasut kau mahal untuk nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Kita ada cumi mata. Cumi mata harga mahal, bukan nak tunjuk kepada orang. Semua saat ni tu tak boleh kita nak tunjuk kepada orang, tapi kerana Tuhan wi nikmat kepada kita, maka kita nak menggunakan nikmat Tuhan wi kita. Dan di masa yang sama juga kita tak lupa kepada orang-orang yang ada hak di atas harta kita. Contohnya orang miskin, fakir, semua saat ni tu kita ada harta banyak, maka kita wi kepada mereka. Balas tu. Itulah cara yang hidup yang sebenar kepada kita. Tapi di sebaliknya, kalaulah kita tak
duk sombong. Kita ada jam mahal, buat tunjuk pada orang. Dan kita ada cumi mata mahal, kita tunjuk pada orang. Kita ada baju harga mahal, kita tunjuk pada orang. Dan kita ada kasut mahal, kita tunjuk pada orang. Pakaian dah kereta mahal, kita tunjuk pada orang. Maka pada ketika tu masuk di antara dalam golongan orang hak yuraunan nas, itu orang hak tunjuk-tunjuk pada orang. Maka orang ini orang yang Tuhan sebut kata celaka. Iaitu orang yang sombong, dan orang yang Tuhan tak suka kepada orang yang sehingga dalam Islam itu sebut juga wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita saat itu jangan berjalan melengok-lengok dan tunjuk-tunjuk, berjalan wasdebal. Tu dia tak boleh, kena tawaduk. Jadi ia tak boleh panggil kita kena tawaduk, tak boleh bising nampak melampau kan. Hasbu ala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak takhriqal arda, iaitu tidak utuhkan atau tidak putuhkan bumi ke. Tak boleh lakoh bumi sekali. Walan tablughal jibal tula, dan tak boleh siapa pocok bukit pun. Dengan sebab engkau baga kedebel wasa hebat. Banyak ke orang lah ni, kalau hak kedebel tu tunjuk kedebel dah. Boleh ada pangkat, ada pangkat sikit kedebel tunjuk menghina ke orang. Lepas tu pula bila kaya saat ni pula tu tunjuk ke orang, buat menghina ke orang. Maka benda tu saat ni tu memang Tuhan murih. Dan dia orang ni dia Tuhan tarik rezeki, tarik gapo, jadi palah lu dah dia lu dah banyak mana orang-orang yang telah dapat nikmat kaya tapi selepas pada tu miskin. Dah banyak mana orang yang dapat pangkat, selepas ada pangkat ada dia turut sorang habuk. Dah banyak mana orang yang ada pakaian-pakaian mahal-mahal tapi selepas pada tu dia tak jadi mahal dah pakai tu dah lama. Ni benda inilah kita nak royak daripada kisah Firaun tadi, bahawa kita tak boleh takabur, kita tak boleh besar diri. Dalam Islam tak boleh takabur, tak boleh riak, tak boleh ta'ajub, tak boleh perasa kata kita lebih, tak boleh perasa kata kita alim kalau orang alim, tak boleh perasa kata kita kaya kalau kita kaya, tak boleh perasa kata kita saat itu janguk kalau kita janguk. Tak boleh perasa kata kita saat itu hebat kalau kita tu hebat. Tak boleh perasa, tak boleh ada benda tu. Bahkan kita saat itu tawaduk, bahkan kita saat itu rendah diri, bahkan kita ni sebenarnya daripada bumi, dan kita akan kelip bumi. Bila mati masuk duduk kubur, duduk sore ya, dalam kubur gelap, tak ada duduk dengan siapa-siapa dah, duduk gelap sore gitu je. Tak ada honeymoon, tak ada gapo dah. Malam pertama susah lebih pada gapo lagi. Tak serupa tekah duduk atas dunia saat ni. Walaupun duduk di atas dunia saat ni tu dalam bilik yang ada aircon, ada air, lepas tu pula bilik yang comel buat, tapi bila mati masuk dalam kubur tu juga tak ada apa sekara, tanah je ada. Kalau lah amal tu molek maka jadi cahaya, kalau amal tu buruk maka tidak ada apa sahaja. Lepas tu orang ni kena ingat atas 90 tahun 90 tahun ya kita. Awal-awal tu kita budak-budak ada senang, tapi duduk nak serenuk ramah suka gitu ya budak. 10 tahun pertama tak tahu apa lagi, 10 tahun yang kedua mula ada nak serenuk, nak suka, tapi duit tak ada, dia minta orang ya. 10 tahun yang ketiga sampai umur 30 tu tak kaya lagi, 30 sampai 40 kalau nak berjaya tak berjaya. Pada ketika tu sedap benar, tu sihat, gagah, muda. 30 sampai 40 tu boleh buat, tak pasal letih, tak pasal gapo. 40 sampai 50 maka pada ketika tu mula ada perasaan letih mula, tapi masih ada lagi dapat merasa nikmat saat ni. Bila dah 50 sampai 60 maka pemula tak serupa dengan masa umur 30. Masa 30 sampai 40 masa tu makan sedap, makan lalu belaka. Tapi 40 sampai 50 mula makan tukar-tukar banyak, tukar-tukar sikit, ada macam-macam dah lah. Mula tak lalu, mula tak gapo. 50 sampai 60 mana maka pada ketika tu teruk benar dah. Tak rasa, makan pun tak sedap, kulit pun mula kecut, lepas tu pula tubuh kita pun mula tak terik, sihat, sakit, demam pun mula ada. Maka pada ketika tu dah berubah banyak dah. Berubah banyak 60 sampai 70. Budak-budak tak kira mana dah dengan kita, kadang kita tua. 70 sampai 80 duduk sore dah dalam rumah, dia mau nak pergi ke mana, dia mau pergi tinggal kita duduk rumah. 80 sampai 90 kita duduk tunggu kubur lah.
Duk atas katil sore dah. Demo hola nasi, hola apa. Maka sebab itulah tak ada patut kita saat ni takabur di atas muka bumi. Kerana kita daripada bumi kepada bumi. Tak patut kita nak berdeki dengan orang. Kerana apa? Kerana orang panggil tak ada lama pun kali nak berdeki-berdeki saat ni tu. Kalau kita boleh duduk lama atas dunia ni, tapi kita tak ada duduk lama atas dunia ni. Kita duduk star saja. Nak berdeki buat apa? Itulah. Dan boleh rezeki kita pun turut bersyukur kepada Allah, mujurlah kerana boleh berrezeki. Yalah tu ya kita ni. Tu kalau demo lah senang, kita pun turut senang. Demo susah, kita pun sama susah. Gitu. Okey, setara tu ya atas dunia. Sebab tu yang dah ikut dalam program saya di pagi ni ya. Iaitu kita pakatlah berdoa kepada Allah biar kita bersifat dengan sifat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat tawaduk, rendah diri. Kena minta kepada Tuhan, ya Allah jadikanlah aku di antara orang-orang yang tawaduk, yang rendah diri. Kita minta Tuhan, ya Allah jadikanlah aku orang yang rendah diri kepada Engkau, ya Allah. Jauhkanlah aku daripada sifat takabur, riya, ta'ajjub semua. Ta'ajjub saat ni tu iaitu apa dia takjub? Perasa. Hairan tu mana perasa? Perasa kata kita hebat, perasa kita besar. Semua benda ni tak molek. Itulah saja di hari ini saya nasihat lebih kurang. Ambil manfaat daripada cerita Firaun tadi. Itulah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.